Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Hamdan, nombor metrik 2767070, akan membuat perbentangan berkaitan tajuk laporan Ketua Audit Negara dan Pengurusan Kewangan di Malaysia bagi mata pelajaran GMGA 2013 Perlembagaan Malaysia. Pengenalan. Setiap negara mempunyai sistem pentadbiran dan pengurusan kewangan yang tersendiri. Hal ini kerana tidak kiralah sesebuah negara yang kurang pesat atau negara yang pesat. Mereka mempunyai sistem pentadbiran kewangan masing-masing yang sangat berhemah dan efisien. Selain itu, sistem pentadbiran kewangan merupakan suatu proses yang akan melibatkan pentadbiran serta cara-cara di mana bagi membiayai pembelanjaan awam dan diperakaunkan. Seterusnya, teori atau konsep. Tugas-tugas bahagian audit dalam adalah untuk membantu pihak pengurusan berkaitan dengan pemantapan accountability, urus takbir dan integriti dengan menghasilkan laporan audit yang berobjektif. Pada tahun 1978, pindaan Akta Audit 1957 membuat pindaan bahawa Ketua Audit Negara diberi mandat untuk melakukan perauditan prestasi untuk memastikan wang awam dibelanjakan secara berhemah, efisien serta efektif. Pada masa kini, Ketua Audit Negara melaksanakan 4 jenis pengauditan seperti pengauditan penyata kewangan, pengauditan pengurusan kewangan, pengauditan prestasi serta pengauditan takbir urus syarikat kerajaan. Ketua Audit Negara juga perlu membuat tindakan susulan berkaitan isu yang berada di dalam laporan Ketua Audit. Seterusnya, di dalam pengurusan kewangan terdapat beberapa elemen yang dilihat oleh pegawai bagi memastikan kesemua urusan kewangan di sebuah organisasi dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efisien. Elemen-elemen ini adalah sebagai panduan untuk pegawai, iaitu kawalan pengurusan organisasi, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan pembelanjaan dan kawalan pengurusan kumpulan wang amanah atau akaun amanah dan deposit. Di dalam proses pentadbiran kewangan, iaitu dimensi pertama dalam pentadbiran kewangan adalah dimensi proses di mana definisikan kepada pembahagian aktiviti yang mempunyai kesinambungan dan matlamat yang sejajar dan berkemungkinan akan berulang-ulang mengikut tempoh dan keadaan yang tertentu. Yang kedua, pengurusan, iaitu dimensi kedua adalah dimensi pengurusan. Di dalam dimensi ini pula, ianya memberi penekanan kepada kecekapan penggunaan sumber awam dan mencapai objektif yang berkesan daripada penetapan penggunaan sumber awam tersebut. Yang seterusnya, pembangunan. Dimensi yang terakhir pula adalah dimensi pembangunan yang mana bidang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dasar-dasar kerajaan, proses dan struktur pembangunan negara. Seterusnya, pelaksanaan di Malaysia. Di Malaysia, Jabatan Audit Negara yang bertanggungjawab untuk melakukan proses perauditan pengurusan kewangan ataupun in-depth accountability yang mana mengikut penyelarasan Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta selaras dengan ISSAI 4000 sehingga 4200, iaitu perauditan sektor awam Malaysia sepintas lalu pada tahun 2014. Jabatan Audit Negara akan menjalankan tugas pengauditan pengurusan kewangan adalah sejajar dengan kehendak Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957.
Seterusnya, isu isu berkaitan dengan laporan Ketua Audit Negara dan Pengurusan Kewangan di Malaysia. Di dalam pengurusan kewangan di negara Malaysia, Ketua Audit Negara telah melaporkan bahawa terdapat 6 isu yang menjadi masalah utama seperti kawalan pengurusan, bajet, terimaan, pembelanjaan, pengurusan kumpulan wang amanah dan deposit serta pengurusan aset dan stok. Masalah ini sering berlaku menyebabkan banyak masalah audit dalam pengurusan kewangan di negara Malaysia. Di dalam pengurusan kewangan di negara Malaysia, Ketua Audit Negara telah melaporkan bahawa terdapat 6 isu yang menjadi masalah iaitu kawalan pengurusan, bajet, terimaan, perbelanjaan, pengurusan kumpulan wang amanah dan deposit serta pengurusan aset dan stok. Masalah ini sering berlaku menyebabkan banyak masalah audit dalam pengurusan kewangan di negara Malaysia. Seterusnya, kelemahan dan kelebihan laporan Ketua Audit Negara mengenai pengurusan kewangan di Malaysia. Terdapat banyak kelemahan yang terdapat dalam laporan Ketua Audit Negara mengenai pengurusan kewangan di Malaysia. Sebagai salah satu contoh yang boleh diambil kira adalah masalah pengurusan program rumah mampu milik wilayah persekutuan di bawah tanggungjawab Kementerian Wilayah Persekutuan. Laporan Ketua Audit Negara adalah audit berdasarkan sampel dan bukan tinjauan penuh mengenai kementerian, jabatan dan program, operasi malahan inisiatif organisasi pemerintah. Ini dapat memberikan gambaran umum mengenai masalah yang timbul, bukan hanya kelemahan pelaksanaan yang melibatkan pegawai awam yang bertanggungjawab, tetapi juga masalah kegagalan pemantauan oleh kepimpinan kementerian yang berkaitan dan berdasarkan kesulitan dan kelemahan yang ditengahkan. Kelebihan apabila adanya laporan Ketua Audit ialah dapat mengetahui segala kelemahan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai audit seperti laporan audit sebagaimana contoh tanah milik DBKL yang diuruskan untuk dijual bagi program ini ternyata tidak memuaskan kerana ianya dijual pada anak-anak syarikat yang tidak bertanggungjawab dan berwibawa dengan menyatakan sebab yang jelas. Oleh sebab itu, terdapat banyak pembinaan projek ini yang masih terbengkalai dan tidak dibangunkan sehingga hari ini walaupun perjanjian jual beli tanah telah dilakukan sejak awal 2011 lagi. Seterusnya, analisis yang boleh didapati melalui kajian ini. Analisis yang boleh didapati dalam kajian ini ialah hasil kerajaan persekutuan yang berjumlah RM264.4 bilion telah direkodkan pada tahun lalu dan berlakunya peningkatan dari tahun sebelumnya iaitu RM31.5 bilion dan kenaikan peratus sebanyak 13.5. Menurut Ketua Audit Negara, Kerajaan Persekutuan telah didapati mengalami defisit kepada keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK yang berjumlah RM51.37 bilion. Defisit ini disebabkan oleh peminjam baru dan sebahagiannya adalah digunakan untuk membayar balik hutang yang telah matang. Seterusnya, cadangan yang boleh dilakukan untuk mengatasi setiap masalah yang dinyatakan dalam laporan Ketua Audit Negara mengenai pengurusan kewangan di Malaysia. Antara cadangan yang boleh dibuat oleh semua pegawai audit yang bertugas ialah dengan mendaftar ke semua dan merekodkan segala kewangan yang perlu dan hendak diselenggarakan dengan secara terperinci dan lengkap.
Selanjutnya, setiap projek yang dilakukan hendaklah dikaji dan dipantau secara teliti oleh petugas yang bertanggungjawab secara berkala untuk memastikan bahawa projek tersebut diselenggara dengan baik. Malahan, laporan audit yang ditulis dilaporkan dengan baik, dan di samping petugas yang bertanggungjawab akan diberitahu surat penurunan kuasa semasa melaksanakan tugas menguruskan kewangan. Seterusnya, sentiasa memberi latihan secara bertulis secara terus-menerus kepada para pegawai yang terlibat secara terus dan pengurusan kewangan agar kemahiran mereka dapat ditokok tambahkan bagi kebaikan semua pihak. Mengenakan tindakan undang-undang yang tegas kepada mana-mana pegawai yang pecah amanah, tidak bertanggungjawab dan gagal dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, kesimpulannya, pengurusan kewangan di Malaysia melibatkan pelbagai agensi. Pengurusan kewangan bermula dari kutipan hasil sehingga proses-proses yang lain seperti perancangan, pembelajaran, pemantauan, pelaporan dan sebagainya, di mana kesemua proses ini dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara ataupun jawatan kuasa kira-kira wang negara. Kesemua proses ini akan dilakukan oleh pegawai-pegawai yang telah diberikan tugas tersebut. Proses ini akan melibatkan beberapa elemen yang perlu dilihat yang telah ditentukan sebagai panduan kepada pegawai semasa melakukan perauditan di sesebuah organisasi. Pengurusan kewangan yang berhemah dalam sebuah organisasi menunjukkan pencapaian dan kejayaan sesebuah organisasi.